Gaya MLA adalah gaya performatan yang dibangunkan oleh Persatuan Bahasa Moden untuk menyediakan para ulama, penyelidik dan penerbit jurnal yang bekerja dalam bidang kesusasteraan dan bahasa, cara yang seragam dan konsisten untuk mendokumentasikan sumber-sumber sesuatu kertas penyelidikan dan menyampaikan karya penyelidikan mereka. Persatuan Bahasa Moden mengeluarkan edisi terkini sebagai buku panduan secara berkala yang bukan hanya mengandungi arahan mengenai format MLA, tetapi ianya juga sebagai garis panduan secara spesifik untuk penyerahan kerja yang mematuhi peraturan dan Dewan Persatuan Bahasa Moden. Gaya MLA memberikan cadangan mengenai garis panduan yang boleh digunakan pelajar dan sarjana dalam sumber. Ianya memberikan tumpuan kepada mekanik penulisan iaitu tanda baca, petikan dan dokumentasi. Gaya MLA ini disukai oleh pelbagai sekolah, kolej, universiti dan jabatan akademik dan sebagainya di seluruh dunia. Ia digunakan terutamanya dalam bidang kemanusiaan iaitu bahasa dan kesusasteraan bahasa Inggeris, kajian budaya, kritik sastra dan kajian budaya dan sebagainya. Seterusnya, definisi APA. Gaya APA adalah gaya format rasmi yang dibangunkan oleh Persatuan Psikologi Amerika pada tahun 1929. Persatuan Psikologi Amerika menubuhkan peraturan untuk penerbitan artikel dan buku jurnal. Garis panduan untuk kerja juga disediakan melalui penerbitan APA. Gaya APA membantu para penulis untuk mengatur kerja mereka sambil mencipta gaya rujukan dan petikan yang berbeza dalam bidang sains tingkah laku dan sains sosial, sains perilaku termasuk psikologi, neuroscience dan sains kognitif, manakala sains sosial meliputi geografi manusia, sosiologi, antropologi, linguistik, ekonomi, sains politik dan sebagainya. Seterusnya, ianya juga bertujuan untuk menyediakan pembaca dengan teks komprehensif yang mempunyai tajuk yang sesuai, senarai karya yang dikutip dan menghalang peniruan untuk berlaku. Ia juga memudahkan para penyelidik dan sarjana untuk menyampaikan fakta dan maklumat mengenai projek, idea dan eksperimen mereka dalam format yang seragam dan konsisten. Seterusnya, perbezaan utama antara format MLA dan APA. Perbezaan antara format MLA dan APA dibincangkan secara terperinci, iaitu gaya MLA dapat difahami sebagai cara untuk mendokumentasikan sumber dan kertas format dalam tulisan ilmiah yang dikembangkan oleh Persatuan Bahasa Moden, manakala gaya APA adalah gaya penulisan, penerbitan buku, jurnal dan sebagainya yang diperkenalkan oleh Persatuan Psikologi Amerika yang kebanyakannya digunakan dalam sains sosial. Seterusnya, mengenai bahagian dalam format MLA dan APA, terdapat 4 bahagian utama dalam format APA iaitu halaman tajuk, abstrak, perenggan badan dan rujukan. Manakala bagi format MLA mengandungi 2 bahagian utama iaitu perenggan badan dan kerja yang dilakukan. Dalam gaya MLA tidak terdapat halaman untuk tajuk tertentu, maka tajuk diberikan pada halaman pertama yang dipisahkan dari tajuk esei dengan menambahkan ruang ganda. Dalam gaya ini, pada halaman pertama tajuk diberikan di sebelah kiri yang menunjukkan nama pengarang, pengajar, khusus dan tarikh. Manakala laman yang tersisa mempunyai tajuk di sebelah kanan yang mengandungi nama pengarang dan halaman terakhir nombor. Manakala dalam format APA, halaman tajuk mengandungi tajuk, nama pengarang dan nama entiti atau kod pendidikan. Seterusnya, semua halaman mengandungi header di bahagian atas setiap halaman, termasuk halaman tajuk di sebelah kanan dan sebelah kiri.
Jumlah halaman dan tajuk kertas masing-masing juga ditunjukkan. Manakala kertas penyelidikan mengikut format MLA, petikan dalam teks dipaparkan dalam format halaman pengarang, iaitu nama akhir pengarang dan nombor halaman yang disebutkan mengikut teks yang dipetik. Bagi gaya penulisan format APA, penulis menggunakan format tarikh untuk petikan teks, di mana nama pengarang terakhir bersama-sama dengan tahun penerbitan disebut dalam kurungan mengikut teks yang dipetik. Dalam kedua-dua teks langsung dan tidak langsung dalam format MLA, tidak perlu menyebut tahun dan koma selepas nama penulis dan sebelum nombor halaman yang wajib dalam format APA. Menyenaraikan semua sumber yang telah dirujuk, digunakan atau dipetik semasa penulisan dipanggil sebagai rujukan dalam kes format APA, sedangkan yang sama sekali adalah karya yang disebut dalam format MLA, walaupun ianya dikenali sebagai karya yang disebut dalam format MLA. Dalam gaya MLA, nama akhir penulis dinyatakan dan kemudian nama pertama ditulis. Manakala bagi gaya APA, nama penulis bertulis ditulis dan nama pertama dikurangkan menjadi huruf awal sahaja. Dalam gaya format MLA, huruf pertama semua perkataan yang penting di dalam tajuk dipermodalkan dan tajuk digariskan. Manakala berbeza bagi gaya format APA, iaitu huruf pertama tajuk, sarikata dan kata nama yang sesuai dimodalkan dan tajuk ditulis dalam italik. Seterusnya, membincangkan kesamaan antara gaya format MLA dan gaya format APA. Dalam kedua-dua gaya format MLA dan gaya format APA, kertas perlu menjadi dua kali ganda. Kesamaan yang kedua ialah gaya font atau gaya tulisan hendaklah menggunakan Times New Roman dengan saiz tulisan tersebut adalah 12. Kesamaan yang ketiga ialah format MLA dan APA perlu mempunyai margin 1 inci dari setiap sisi. Kesamaan yang keempat ialah senarai sumber yang digunakan disusun secara abjad mengikut nama akhir penulis. Kesimpulannya, gaya format MLA dan gaya format APA mempunyai perbezaan tersendiri, dan bukan itu saja, gaya format ini juga mempunyai kesamaan yang dapat membantu para pelajar dan penulis menyediakan kertas kerja mereka.